setelah saya pengalaman dengan dia, dengan speaker kita hari ini adalah selama 4 bulan ni konsisten ambil tanpa hentilah, tanpa skip. Okey. Dia ambil dan beliau dapat kesan dan beliau mula untuk sharing produk ni pada ramai orang lah. Selepas 4 bulan ke atas beliau mendapat kesan baru beliau mula berkongsi. Okey. Dan beliau telah mencapai level manager pada September 2020. Beliau start pada 2017 aktif beliau hanya sebagai pengguna dan seterusnya menjadi rakan kongsi FBO FBO yang aktif berniaga di Forever. Dan telah mencapai level manager pada September 2020. Alhamdulillah. Pada tahun kita menghadapi COVID-19. Alhamdulillah. Okey, jadi tanpa membuang masa saya menjemput speaker kita Ustaz Muhammad Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Suara saya jelas Pagi, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih semua. Alhamdulillah malam ni saya dipilih untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat hebat semua. Hari ini saya dipilih untuk berkongsi tentang apa kita punya tajuk malam ni. Tajuk malam ni sangat best. Sebab apa? Sebab apa? Nanti kita akan bagi tahu dalam present kita lagi. Okey, tajuk malam ni segitiga kesihatan. Segitiga kesihatan. Okey. Hari ni saya tanya anda semua. Anda rasa diri anda sihat? Kelas ni dia akan bermula dengan soalan. Okey. Kita akan pergi ke slide kita. Okey, ni soalan dia. Adakah anda sihat? Sebab apa pertanyaan? Sebab kena dengan tajuk kita. Tajuk kita malam ni. Okey. Yang ni kita nak sharing malam ni, kita nak berkongsi sama-sama kita. Kita berkongsi, semoga sedikit ilmu yang kita dapat malam ni kita boleh sebarkan insya-Allah. Okey. Okey Semua okey? Okey, kita teruskan. Okey. Badan kita ni terdiri daripada 37.2 trilion sel. Nampak? Banyak, sangat banyak. Memang angka tu memang orang kata apa? Memang paling banyak lah kita punya sel dalam badan kita. Bermula dengan organ, sistem dan hemostasis. Okey. Kita bermula dengan apa? Dengan sel. Memula dengan sel, tisu, organ dan sistem. Nampak? Dia bermula dengan sel kita, lepas tu tisu, organ dan sistem badan kita. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Kita cerita yang pertama, apa yang boleh merosakkan sel kita? Okey. Apa yang boleh merosakkan sel yang pertama yang kita cerita tadi? Yang pertama tu adalah persekitaran kita. Persekitaran kita, lepas tu pencemaran alam, pencemaran daripada segi air, pencemaran udara dan tekanan hidup. Kita cerita pasal persekitaran. Ni kenapa ramai orang dia jaga makan, tetapi ada juga masalah. Sebab apa? Persekitaran kita dengan apa? Dengan asap kereta, dengan asap pembakaran. Yang inilah persekitaran yang kita tak nak elakkan. Orang dulu nak jumpa kereta ni boleh jumpa, tapi jarang-jarang. Sekarang ni sentiasa ada. Setiap saat ada kereta. Sebab tu asap-asap tu yang mana kita sedut. Tu kata persekitaran tadi. Pencemaran alam dia juga. Okey. Lepas tu pencemaran air ataupun pencemaran air. Hari ini air yang kita minum adalah air yang dibubuh yang adalah air klorin.
Air yang kita minum. Tambah air klorin tak apa lagi. Tambah pula dengan pipe. Pipe maksudnya pipe besi. Pipe besi tu. Sekarang ni banyak dah ditukar dengan pipe apa? Pipe yang warna hitam tu, pipe plastik tu. Tak apalah. Yang pipe besi tu dia ada karat-karat dia pula. Lepas tu pencemaran udara dan tekanan hidup. Emosi pun dia boleh merosakkan badan kita juga. Kita kena tengok benda ni. Malam ni kita nak sharing yang ni. Kita kena tahu. Dan nanti kita boleh sharing dekat ramai orang lagi, insya-Allah. Okey, lepas tu apa? Toksin di sekitar kita. Yang pertama apa? Toksin udara. Okey, kilang-kilang kan. Kilang-kilang dia mengeluarkan asap. Asap kilang, asap kenderaan, asap rokok. Okey, asap rokok lagi apa? Bila terkena semua asap-asap ni, apa yang terjejas daripada kita? Paru-paru kita akan terjejas. Nampak? Kita tak boleh benda ni. Contoh kalau asap kilang kan. Kilang ada di mana-mana. Contoh orang yang duduk berdekatan dengan kilang. Lagi keadaan dia macam mana kan. Asap rokok ni memang kita, asap kenderaan ni memang orang kata apa? Memang dah maklum dah. Semua orang ada kenderaan. Tak ada kereta, mesti ada motor. Ada yang ada kereta, motor, macam-macam lagi kenderaan. Lepas tu asap rokok. Asap rokok hari ni kita boleh elakkan asap rokok. Asap rokok yang mana orang yang isap rokok, dia orang yang isap rokok tu tak apa lagi. Orang yang bau asap tu lagi teruk daripada orang yang isap rokok. Itu kita kena jagalah. Dalam tu kita apa ni? Benda-benda ni, segala asap-asap ni memang kita orang kata apa? Dia toksin yang tanpa kita sedari. Lepas tu daripada ayak pula, air. Pipe ayak yang lama yang kita cerita tadi, pipe ayak, pipe besi tadi. Lepas tu apa? Bahan kimia dan logam yang berat. Ni semua berkaitan dengan ayak. Okey, lepas tu kita cerita apa? Sayur-sayuran. Baja bahan kimia. Lah ni banyak juga orang pakai baja kimia. Lepas tu depa nak bagi tahan kita punya sayur-sayur, depa letak apa? Letak racun serangga. Depa buah racun serangga. Untuk apa? Untuk jangan bagi ulat makan sayur tu. Sebab tu kalau kita beli sayur dekat pasaran, tengok cantik molek je, dia berkilat-kilat. Sebab apa? Sebab disembur dengan racun serangga. Bukan sekali tau. Ada sahabat yang bekerja di sana, dia kata sayur tu sehari 2 ke 3 kali dia pakai sembur dengan racun. Untuk bagi tahan, jangan bagi ada ulat-ulat yang hinggap di sayur tadi. Hari ni kita makan nak sayur. Siapa tak makan sayur? Semua orang makan sayur. Okey, lepas tu apa? Daging. Daging hormon sintetik. Ini daging, bukan daging saja. Kita kadang-kadang daging yang diproses, daging burger kan. So semua orang makan. Kadang-kadang kita kena burger tu yang jenis viral sikit. Masya Allah, lagilah kita makan. Lepas tu apa? Okey, perubahan hormon dan akil balik. Okey. Yang ni kita cerita pasal toksin. Toksin yang di sekitar kita ni. Yang kita sedap dan yang kita tak sedap. Okey. Ni apa yang kita makan setiap hari. Nampak tak? Apa yang kita makan setiap hari. Benda-benda yang kita makan, contoh benda-benda yang boleh tahan lama. Sebab apa? Ada orang beritahu badan kita ni paling bagus untuk badan kita ni benda yang cepat basi. Contoh benda tu tahan sehari dia dah basi. Yang tu untuk elok untuk badan kita. Tapi benda yang tahan lama, yang contoh macam biskut, biskut, segala daging-daging burger kan. Macam-macam orang buat kajian pada daging burger. Kita semua tahu, kita maklum daging burger tu kalau kita biar 10 tahun, 5 tahun ke 10 tahun dia tetap macam tu. Macam mana duduk dalam badan kita tadi. Macam mana keadaan bila kita makan contoh seminggu sekali, 2 minggu sekali, macam mana keadaan dia dalam tubuh badan kita. Okey. Lepas tu apa lagi? Ni. Okey. Ni pemakanan yang kalau kita duduk makan masa dulu-dulu. Sekarang ni anak-anak kita duduk makan juga. Makanan ringan, nampak ni? Makanan ringan, sedap-sedap belaka.
Biskut Oreo kan. Okey, makanan segera. Yang ni kadang-kadang kita kerap makan. Saya lah tu. Kerap makan makanan segera. Memang sedap hanya di mulut, tapi bila masuk dalam badan kita, dia jadi proses dalam badan kita jadi lambat. Sebab makanan tadi, makanan yang sudah maksudnya daripada daging yang sudah diproses untuk makan sedap, tapi untuk proses dia sangat-sangat lambat, dia makan masa. Yang ni makanan yang diproses. Contoh kita boleh tengok gambar ni. Macam nugget ke segala-segala orang kata apa, adik-beradik dia. Ni kita cerita mula kita masuk pasal pemakanan yang kita selalu makan. Kita orang kata apa, bila kita tahu ni kita boleh dapat sedikit kesedaran. Dulu kita makan 2 minggu seminggu sekali, hari ni kita lajak sikit 2 minggu sekali. Okey, lepas tu apa dia? Okey. Saya tak nampak lah atas ni. Okey, kenapa makanan ini amat berbahaya? Sebab apa makanan ni bahaya sebab? Okey, dia bagi tahu. Okey, MSG ni apa? MSG ni adalah perisa. Perisa dalam kebanyakan makanan. Yang ni lah MSG. Contoh, okey, kita bagi contoh paling senang lah. Dalam Maggi ada MSG. Okey, dalam sos tiram pun ada MSG sebenarnya. MSG ni. Bila kita kerak ambil MSG ni, apa yang terjadi? Faktor dia boleh kena kanser juga. Dan MSG ni kita akan ketagih makan dia. Kalau dalam keropok, dalam kerepek yang berperisa tu, memang wajib ada MSG ni. Memang kalau kita makan tu dia layan. Nampak? Okey, yang kedua apa? Lemak tinggi. Makanan yang lemak dia tinggi. Okey. Lebihan lemak mengganggu daya konsentrasi. Maksudnya, bila kita makan lemak yang berlebihan, dia akan menjejaskan fungsi otak kita. Tapi yang ni bukan kita makan terus jejas, tak. Dia makan masa. Setiap pemakanan yang kita makan ni, dia memang ambil masa untuk memberi satu-satu kesan, dia memang makan masa. Bila kita amalkan, yang tu yang sangat bahaya. Okey, pengawet. Antara punca utama obesiti adalah pengawet. Makanan apa yang tak ada pengawet? Cuba kita bagi tahu. Kebanyakan semua ada pengawet. Semua ada letak pengawet untuk tahan makanan tadi. Makanan untuk tahan, tapi bila kita makan, dia akan memberi kesan juga pada kita. Kesan daripada segi apa? Kesan daripada segi kesihatan. Dia mengganggu fungsi organ dalaman tubuh kita. Tu bahan pengawet. Lepas tu apa? Kalori yang tinggi. Risiko yang besar kepada serangan sakit jantung, obesiti dan darah tinggi. Sakit jantung di kalangan kita, sakit jantung, obesiti dan darah tinggi ni, sekarang ni dah jadi macam sakit demam. Dia jadi macam macam sakit tu dah biasa dah. Darah tinggi. Kenapa darah tinggi? Dah biasa dah. Sebab apa? Apa punca dia? Dia semua daripada segi pemakanan kita. Ini kita nak bagi penerangan malam ni. Okey, penyakit pada zaman ini, penyakit yang terkenal pada zaman ini. Zaman kita ni penyakit. Okey, yang pertama barah usus, barah payudara. Kanser usus dan kanser payudara memang jadi macam biasa dah. Tambah kanser usus. Kanser usus ni kebanyakan jadi pada orang sukan. Orang yang suka bersukan, banyak yang jadi kanser usus. Kanser usus ni bukan perlu tunggu dia gemuk tak. Bila dia ambil pemakanan yang tadi, yang ni dah terjadi. Kanser payudara dah jadi macam sakit demam dah sekarang. Jantung, kencing manis, strok, darah tinggi, obesiti, obes. Malaysia adalah ranking nombor 1 obesiti. Ranking nombor 1. Negara lain tak boleh lawan lagi. Sekarang Malaysia nombor 1. Kita kena bangga. Sebab tu kita kena berjaga-jaga lah. Berjaga-jaga. Kita boleh ikhtiar. Lepas tu apa? Segala penyakit ni memang dah jadi terkenal dengan kita. Memang kebanyakan dalam Malaysia ni, kita bukan tak cerita negara lain. Negara lain pun macam Thailand pun banyak juga makan makanan manis, tapi tetap Malaysia nombor 1 obesiti. Penyakit yang nombor 1 ada di Malaysia nah.
Okey, kita sambung lagi. Seterusnya apa dia? Ini kena nak cerita. Apa solusi yang kita boleh ikhtiar? Malam ni kita nak bincangkan. Segitiga kesihatan. Yang pertama kita perlu apa? Detox. Detox, nutrisi, imunisasi. Okey. Jalan sikit. Ni. Ni tajuk kita malam ni. Detox. Produk apa untuk detox? Okey. Dia tunjuk kat sini apa? Pertama kita detox dengan aloe vera gel. Produk kita yang cecair semua memang untuk detox. Aloe vera gel, aloe peach, freedom dan aloe berry nectar. Untuk yang permulaan kita boleh syorkan aloe vera gel. Yang ni untuk permulaan. Contoh kita ada jumpa satu orang yang ada macam-macam penyakit, kita boleh suggest kat dia, kita boleh syorkan kat dia adalah aloe vera gel. Aloe vera gel ni untuk detox. Okey, yang kedua selepas detox apa yang kita perlu? Kita ambil detox untuk saluran darah. Apa dia? RTC. Detox saluran darah sangat penting. Lepas tu kita pergi kepada apa? Nutrisi. Untuk permulaan kita boleh cadangkan madu. Sebab sekarang ni kita ada 4 produk yang mana 4 produk ni depa kata untuk depa buat untuk COVID ni. Tapi kita janganlah declare COVID, kita declare untuk tingkatkan sistem imun. Apa dia? Aloe vera, RTC, madu dan vitamin C. Nampak kedudukan dia? Aloe vera duduk dekat detox, madu duduk dekat nutrisi dan vitamin C duduk dekat imunisasi. Nampak? Inilah kita nak cerita. Maksudnya bila kita ambil 4 produk ni, maka lengkaplah. Lengkaplah kita punya badan kita. Maksudnya bila kita masuk 3 detox, nutrisi dan imunisasi, insya-Allah segala penyakit kita boleh ikhtiar dengan 4 produk ni. Okey, dan ni ada lagi susu yang ni kita akan bagi terang sikit pasal produk lain. Okey, kita jalan sikit nah. Kita sambung lagi. Okey. Segitiga pertama untuk detox. Dia tanya, apa maksud detox? Kita dah sebut detox, apa maksud dia? Maksud detox. Okey. Maksud detox merupakan proses penyingkiran bahan toksin atau buangan dari tubuh badan manusia. Tu maksud detox. Maksud detox proses penyingkiran bahan toksin atau buangan dari tubuh badan manusia. Okey. Badan manusia apa yang ada badan manusia yang perlu kita detox ni? Badan manusia punya sistem detox sendiri, iaitu yang pertama hati kita, kedua usus kita dan ketiga ginjal kita. Tiga benda ni sangat-sangat main peranan dalam badan kita. Untuk tiga benda ni memang sangat-sangat main peranan. Hati dia detox juga. Hati detox. Hati ni sifat dia detox juga. Bukan usus saja lah. Hati pun sifat dia detox juga. Okey, hati ni bila dia bekerja? Hati ni dia bekerja waktu kita tidur. Sebab tu kita untuk kuatkan sistem imun kita kena jaga tidur kita. Tidur sangat-sangat penting. Pukul berapa kita perlu tidur? Kalau boleh kita tidur pukul 10.30 ke pukul 11 tu kita dah tidur. Waktu tu memang sangat bagus untuk kita tidur. Dan pukul berapa pula kita bangun? Contoh kita bangun pukul 2 ke pukul 3 kita dah boleh bangun dah. Sebab apa? Sebab hati nak detox masa kita tidur. Tapi kalau kita tidur pukul 1, pukul 2, masa tu hati tu dia tak function macam awal tadi dah. Dia detox juga, tapi detox dalam keadaan mungkin 30 ke 40% sahaja. Tapi kalau kita tidur awal, maka dia akan tidur 100%. Tidur awal kita boleh bangun awal. Okey, lepas tu usus macam kita ikhtiar dengan aloe vera ni, dia akan detox usus kita. Usus ni waktu bila bagus minum aloe vera ni? Waktu pukul 7.30 pagi. Waktu pagi lah. Maksudnya awal pagi tu kita boleh minum aloe vera. Waktu tu masa yang maksima dia akan detox segala toksin yang ada dalam kita punya usus. Okey, lepas tu ginjal pula. Ginjal ni dia lagi banyak main peranan dia. Ginjal ni apa? Apa fungsi ginjal ni? Dia untuk
menyahkan toksin dan membuang racun dan garam yang berlebihan. Garam berlebihan dan urea di dalam tubuh kita. Tu ginjal kita. Okey. Bila ginjal kita rosak, bila kita ada masalah kencing manis, darah tinggi, dan kita ada masalah satu lagi apa? Kencing manis, darah tinggi, dan kita ada masalah sewaktu dengan dia, masa tu mula ginjal kita akan rosak. Kita kena jagalah ginjal kita. Sebab ginjal tiga-tiga ni dia pun saling bekerjasama. Bila depa ni saling bekerjasama, bila kita tiga-tiga kita ni elok, insya-Allah kita akan dapat kesihatan yang sangat bagus. Tiga-tiga benda ni kita kena jaga. Bila kita kena jaga, waktu kita sihat lah. Bila kita kena makan suplemen, waktu kita sihat. Supaya kita dapat jaga kesihatan kita. Okey. Yang lepas tu tanya, apa itu toksin? Toksin adalah bahan buangan beracun dalam tubuh kita. Nampak dia kata beracun. Racun tu apa? Racun tu ginjal tadi yang membuangkan racun daripada tubuh badan kita. Tiga-tiga benda ni kita sangat-sangat kena jaga nah. Okey, selepas tu tanda-tanda toksin berlebihan dalam badan kita. Apa? Kita kerap letih. Kurang bertenaga. Kita rajin, contoh orang yang sakit migrain, yang tu pun ada masalah apa? Dia masalah toksin yang berlebihan dalam badannya. Okey, selepas tu apa dia lagi? Mulut berbau, badan berbau. Kita contoh ada sahabat-sahabat kita boleh ikhtiar dengan detox. Yang set yang kita bagi tahu tadi, 3 set. Okey, lepas tu apa? Dia insomnia ni maksudnya dia payah nak tidur. Ada tak orang payah tidur? Ramai yang payah nak tidur malam. Kita ni alhamdulillah, kita letak je bantai, kita boleh tidur. Ada juga orang yang payah nak tidur malam. Dia susah nak tidur. Lepas tu apa lagi? Okey, lepas tu daya ingatan tumpuan yang lemah. Dia cepat lupa, kerap lupa. Lepas tu dia payah nak fokus. Yang ni antara toksin, antara dia. Okey, lepas tu alahan. Maksudnya dia tak boleh makan seafood. Lepas tu dia tak boleh makan seafood sikit habis gatal sebadan. Makan seafood dah tak boleh tidur. Makan seafood dah ada rasa pening. Makan seafood habis berbintik merah. Yang tu antaranya. Lepas tu sinus. Yang sinus apa? Resdung yang terlampau teruk. Resdung yang terlampau teruk. Siapa sahabat-sahabat yang bisa dengar orang kena resdung yang teruk. Saya ada dulu satu kawan. Bila dia kena resdung, apa yang dia buat? Apa yang dia buat bila dia kena resdung? Dia akan hentukkan kepala dekat dinding. Sebab apa? Sebab dia rasa terlampau gatal dekat kepala dia. Sampai tahap tu. Bila dia hentuk kepala dekat dinding, baru dia rasa puas. Macam mana keadaan? Kita ingat resdung ni bukan biasa-biasa tau. Dia memang kalau kita tak pernah jumpa orang yang kena resdung kronik. Kalau kita tengok orang kena resdung kronik ni, memang kita pun terkejut dah. Kita pun tengok dia, kita takut. Lepas tu apa? Sistem imun yang lemah. Maksudnya dia cepat kerap kena demam, kerap kena penyakit. Maksudnya kena apa sikit, kena hujan sikit dia tak tahan lah. Yang tu sistem imun kita lemah. Lepas tu apa? Masalah sistem pencernaan seperti sembelit, kembung perut. Dia payah nak membuang. Kita sebab payah nak membuang ni antara orang kata apa? Antara toksin yang berlebihan dalam badan kita. Kita kena jaga benda ni. Okey, lepas tu apa? Masalah sendi, sakit lutut, kita boleh ikhtiar juga. Antara toksin juga bila kita ada masalah kerap sakit pinggang. Yang tu juga antara masalah toksin. Lepas tu masalah kulit. Selulit, kenaikan berat badan. Contoh kita makan sikit dah. Orang makan banyak tapi badan dia biasa je. Kita makan sikit badan cepat naik. Ataupun kita kurus, kita makan badan tak naik-naik. Yang tu pun kena detox juga. Contoh orang tu terlampau kurus. Dia boleh detox juga dengan yang produk yang kita kongsi tadi. Dia kurus, contoh dia makan tak naik-naik badan. Duduk taruh tu. Kita boleh amalkan produk untuk dia. Contoh dia tanya kita, dah kurus dah takkan nak kurus lagi. Ada masalah di badan dia. Kita kena tahu
Toksin ni bukan orang yang badan berisi ya. Orang yang kurus pun ada juga toksin. Sebab apa? Sebab dia pun makan macam kita juga. Okey. Sorry. Okey. Ni dia cerita ni. Kulit, hati, nampak? Kulit apa? Peluh air. Bila daripada kulit, bila kita detox, organ yang detox, dia beritahu apa? Kulit, hati, usus besar, paru-paru, buah pinggang. Semua ni main peranan bila kita amalkan produk tadi. Bila kita makan produk, bila kita bersenam, keluar peluh kan? Peluh. Yang tu juga toksin keluar daripada peluh kita. Okey, hati bertanggungjawab terhadap kebanyakan fungsi detox. Masuk hati, bila kita detox, hati pun dia akan main peranan juga. Dari segi pencernaan, metabolisme, lemak. Maksudnya bila hati juga berfungsi untuk mudah untuk kita membuang juga. Hati ni kalau kita mengkaji lebih dalam, hati sebenarnya fungsi hati ni sangat besar dalam anggota tubuh kita. Fungsi hati ni. Kalau kita tengok dalam kajian, hati ni memang dia punya kerja lebih besar daripada jantung lagi. Jantung dia ada satu je, pump. Dia pump saja, tapi hati ni dia detox macam-macam lagi. Lebih kurang hati ni dia punya main peranan hampir dia punya kerja dia hampir 53 ke 55 dia punya fungsi kerja dia. Kalau kita mengkaji masalah hati, banyaklah. Tapi angka dia 53 hingga ke 55 tanggungjawab dalam badan kita adalah hati buat kerja. Kita nampak macam usus, tapi hati pun main peranan dalam besar juga dalam kita punya tubuh badan kita. Kita kena jagalah. Okey, usus besar membuat air besar. Toksin yang berlebihan dia akan membuang toksin yang berlebihan. Dan bila kita membuang dengan mudah, dengan puas, yang tu makna kata kita punya badan kita alhamdulillah detox dengan elok. Okey, lepas tu paru-paru juga main peranan dalam detox. Okey, pernafasan kita akan jadi smooth, akan jadi mudah. Sebelum ni kita payah, maksudnya pernafasan kita terganggu, terutamanya waktu kita tidur. Tidur kita mengeruh mengganggu orang sebelah. Orang yang mengeruh kuat ni kita boleh sajikan untuk detox juga. Lepas tu buah pinggang. Yang ni kena jaga. Buah pinggang ni dia menapiskan darah, mengeluarkan toksin. Okey, ada juga saya nak cerita sikit kat sini. Ada orang dia ambil produk, dia ambil aloe berry nectar. Masa dia ambil aloe vera tak ada apa lagi. Bila ambil aloe berry nectar, dia kerak kencing dan sampai satu tahap dia kencing dia tak boleh tahan. Sebab apa? Sebab sebenarnya ada dia dah nak kena penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saluran kencing. Tapi tak apa. Selepas dia amal seminggu lebih macam tu, kencing dia akan jadi normal balik. Sebab tu kadang-kadang proses tu orang tak apa nak tahan. Tapi kita bila kita faham macam mana proses dia, kita boleh bagi penerangan supaya dia faham. Kadang-kadang sebelum dia detox, elok je. Selepas dia detox jadi letih, pening kepala, demam. Dia jadi demam. Dia kata apa ni bagi produk lagi sakit. Tapi sebenarnya yang itulah healing crisis. Dia nak proses bagi badan kita jadi elok balik. Badan kita jadi normal macam biasa. Proses tu kita perlu bagi semangat. Kita cerita pasal, kita yang sampaikan kat dia, kita juga bertanggungjawab untuk bagi penerangan supaya dia faham dan dia kekal mengamalkan produk-produk detox untuk kesihatan dia. Okey. Yang ni proses-proses detox lah. Tingkatkan metabolisme dan detox ni. Okey, sel darah, untuk sel darah 120 hari. Kulit 21 ke 28 hari. Kalau kita total semua ni, maksudnya dia kena makan produk ni 4 bulan dan ke atas. Contoh, makan 2 minggu dah berhenti, tak boleh. Dia mesti kena makan 4 bulan dan ke atas. Makan seminggu tak tahan. Betul, awak ni tak jadi, tak boleh. Kita kena bagi semangat supaya dia makan
4 bulan dan ke atas. Nah, bila dia dah mula makan 4 bulan ke atas, insya-Allah dia akan kekal amalkan produk-produk ni. Konsep tu kita kena bagi penerangan, bagi dia faham. Kita maksudnya kita terasa secara jelas. Sebab bukan semua orang yang lalui benda tu, ada setengah-setengah orang yang lalui. Ada orang yang makan terus bertenaga, elok je. Ada yang makan bertenaga dulu tiba-tiba drop. Ada yang makan terus drop terus. Ada juga. Macam-macam lah. Kita dah share ramai orang kan. Ada yang makan-makan tiba-tiba demam. Demam sampai 2 minggu. Yang tu kita kena bagi semangat. Tugas kita bagi penerangan. Kalau dia ikut, alhamdulillah. Dia tak ikut pun, alhamdulillah, kita doa supaya dia dapat sihat yang terbaik lah. Okey. Yang ni dia tunjuk apa? Dia tunjuk kita punya vilai ni, vilai yang bawah ni. Yang tu dia tunjuk apa? Kita punya dalam tu. Dalam usus kita tu. Jadi orang panggil dalam kolon kita tu. Dia ni usus besar. Dia macam kain tuala. Kalau contoh, kalau kita biasa buat sembelih, kalau kita tengok lembu kan, lembu dia punya kain tuala dia pendek, kita punya usus manusia ni panjang. Toksin duduk dalam celah-celah tu. Duduk dalam celah-celah ni, nampak ni. Duduk dalam ni. Dan dalam ni pula nampak kita punya turun naik. Sebab tu perlu makan masa. Bukan kita minum sekali terus okey, kita kena amalkan. Nampak ni toksin ni. Bila kita punya najis duduk dalam badan kita, apa akan jadi? Dia akan pergi kepada organ-organ lain. Nampak? Okey. Dia tanya, adakah sama ditok dengan buang air besar? Yang ni kita dah nampak kan. Bila usus kita maksudnya kita toksin yang sebab tu setiap penyakit berpunca daripada usus kita. Yang ni lah. Malam ni kita nampak kan. Okey, yang ni. Yang ni yang mana usus kita. Okey, dia bagi tahu apa? 90% daripada penyakit pada hari ini bermula daripada usus besar. Okey, dia bagi tahu ada doktor tu. Dia bagi tahu doktor operation sebanyak 22,000 dia operation, dia operate bahagian usus, semua tak normal, semua bermasalah. Yang ni dia ada tunjuk gambaran-gambaran usus. Yang ni ada usus normal. Ni usus normal kita macam ni. Nampak dah? Yang ni usus normal. Yang ni nampak macam normal tapi tak normal lah. Sebab apa? Usus dia jatuh. Nampak? Bila usus macam ni, apa yang terjadi? Saya boleh cerita sikit. Bila usus dia macam ni, perut dia akan jadi ke depan. Nampak tak? Perut akan jadi ke depan. Maksudnya perut ke depan lah. Bila perut ke depan, contoh kalau orang Kedah ni panggil, naik motor perut duk olahraga. Yang ni lah. Melawak sikit. Tapi macam tu lah. Bila perut kita ke depan macam ni, keadaan usus kita. Yang ni keadaan dia. Yang ni keadaan bila usus yang sembelit, nampak dia besar-besar, tiba-tiba tani kecil. Bila kita membuang, kita rasa nak berak, kita membuang, kecil yang keluar. Yang ni dia jadi macam cirit, dia tak tahan lah. Tak ada sampai dia keluar terus. Maksudnya dia tak ada cut dah kat sini. Dia membuang tak. Contoh dia rasa nak membuang, habis. Kalau tak ada masuk tanda, habis dia keluar dalam seluar. Ini keadaan dia. Yang ni macam tek kambing. Main ni besar-besar, main tani kecil. Inilah keadaan usus kita. Kita nak usus yang normal. Bila keadaan usus kita macam ni tu, kata sihat, kita membuang mudah. Ni kita tunjuk dalam buku GEP kita ada kan. Ni keadaan dia. Okey, lepas tu zat apa yang penting untuk tubuh kita? Kalsium untuk tulang kita. Magnesium membantu. Magnesium ni mengawal paras. Paras apa? Paras vitamin D, zinc, nutrition dalam badan kita. Iron bina sel darah. Zinc kesihatan prostat. Semua ni ada dalam mana? Ada dalam produk kita. Ada dalam produk kita. Dalam aloe vera sahaja pun ada semua ni. Lepas tu dia bagi tahu apa? Vitamin B kompleks, vitamin C. Semua ni ada dalam produk aloe vera saja. Produk kita dalam aloe vera pun ada, dan bila kita tambah juga dengan vitamin C dengan madu, lagi kuat. Lagi orang kata apa, complete.
Maksudnya mereka saling bekerjasama untuk kesihatan tubuh badan kita. Okey, ni testimoni nenek kembar ni. Dia mula amalkan aloe vera ni sejak umur apa? Sejak umur 80. Bila dia amalkan aloe vera, sehari dia amalkan 2 liter. Nampak ni, botol ni hanya ada di Jepun. Sebab orang Jepun minum aloe vera macam minum air mineral. Tu dia botol ni. Nenek ni dia tak ada sakit kencing manis, dia tak ada segala penyakit lah. Sebab dia amalkan aloe vera. Aloe vera gel yang kita duk minum sekarang ni. Nak cantik, nak sihat, kita sama-sama amalkan aloe vera. Sangat bagus untuk badan, untuk dalaman dan luaran kita. Bila dalaman kita cantik, luaran kita insya-Allah pasti akan cantik. Yang ni apa? Kucing tertua di dunia. Ini masuk dalam rekod dunia ni. Dalam World of the Record ni. Spike nama dia. Kucing ni 30 tahun. Umur manusia 210 tahun. Nampak? Setiap kali dia bagi makan kucing dia akan campur makanan kucing dengan aloe vera gel. Nampak keadaan kucing dia. Boleh hidup sampai 30 tahun. Nampak? Bila sihat. Maksudnya bila kita sihat, umur kita pun akan panjang dalam keadaan sihat tadi. Bila kita dapat jaga kesihatan kita. Nampak tuan dia campurkan aloe vera dalam makanan dia setiap hari. Okey, aloe vera kesihatan dan sistem pencernaan. Okey, yang ni dia cerita pasal aloe vera. Aloe vera cerita pasal sedikit pengenalan tentang aloe vera. Teknologi pemisahan kulit dari gel, memisahkan kulit dengan mesin dalam 0.5 saat. Maksudnya aloe vera ni dia bermula kulit. Dia ciptaan aloe vera ni memang sangat best. Allah SWT cipta aloe vera ni memang terbaik lah. Antara yang terbaik. Sebab apa? Dia selepas kulit racun. Emodin adalah racun. Selepas tu baru aloe vera. Selepas tu baru aloe vera. Sebab tu racun ni dia jaga gel aloe vera tadi. Contoh kita potong sendiri aloe vera. Bila kita potong sendiri, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan aloe vera tadi? Bila kita potong lambat. Contoh kita potong biasa, kita tak biasa potong, kita potong lambat. Maksudnya emodin tadi telah tembok kepada jelly tadi, kepada aloe vera ni. Bila tembok kepada aloe vera tu automatik dia tak jadi syifa dah. Dia tak jadi macam kita minum dalam botol tadi. Dia dah ada racun emodin tadi. Bila kita minum, apa yang terjadi? Bila kita minum dia akan bermasalah daripada segi apa? Ada yang minum kita boleh jadi sakit perut, ataupun bila kita duk amalkan selalu dia akan attack kita punya buah pinggang. Hari ni kita minum aloe vera yang siap diproses. Aloe vera ni dah siap dah, sebab orang yang potong ni adalah pakar-pakar. Memang dia potong sangat laju. Dia potong. Maksudnya kelajuan tadi, emodin tadi tak sempat untuk menyemburkan dia punya racun dia. Tu kelebihannya. Okey. Ni istimewa aloe vera yang kita nak minum lah ni. Apa istimewa dia? 3 doktor yang mengkaji aloe vera ni, dan aloe vera yang kita minum 100% aloe vera. 95.83 berapa persen lah. Memang aloe vera ni memang rasa macam ada di pokok tu. Dia pekaji 3 orang doktor selama 25 tahun untuk memanjangkan khasiat daripada 2 hari kepada 5 tahun. Sebab tu aloe vera sebotol ni dia tahan 5 tahun. Mengekalkan kesegaran 99.875%. Sikit lagi ke nak 100%? Maksudnya contoh kalau bila kita ada rezeki kita boleh pergi sana, insya-Allah kita semua boleh pergi sana, kita minum kita makan aloe vera yang dia potong, sama je rasa dengan aloe vera ni. Cuma kita kena kunyah sikitlah. Sama je. Sebab apa? Depa dah mengkaji. Kita tak payah mengkaji dah. Sebab depa ni mengkaji selama 25 tahun.
Depa ni tolong kajikan untuk kita. Kita hanya buat apa? Kita hanya minum dan kita share pula dengan orang. Tu kerja kita. Okey. Lepas tu, dia ada ciri-ciri terkemuka. Nampak pengiktirafan aloe vera kita. Apa yang best lah? International Aloe Cell Council. Daripada segi tanam dia, dari segi tanam, lepas tu dari segi baja, tanam, proses, kilang dan mereka hantar, semua sentiasa dicek. Maksudnya bebas daripada bahan-bahan yang tak elok, sentiasa dipantau. Maksudnya amat ketat depa punya proses depa. Depa jaga sungguh-sungguh kualiti, tak mau bagi kurang sedikit pun. Lepas tu FDA. Maksudnya kita ada FDA ni. FDA ni apa? Okey, FDA ni dia satu badan yang mana badan ni depa mengkaji. Contoh di US sana depa mengkaji setiap makanan tambahan, FDA ni akan cek dulu segala makanan tambahan, ubat-ubatan depa akan cek dulu. Depa cek ada tak bahan-bahan yang terlarang dalam tu. Baru lulus. Tapi aloe vera kita ada cop tu. Ada FDA. Kita jangan risau. Kita minum tanpa was-was nah. Kita minum insya-Allah. Depa dah mengkaji, kita cuma minum saja. Lepas tu bebas daripada tidak menjalankan eksperimen kepada binatang tu yang kita cruelty free tu. Yang ada gambar tu. Lepas tu KKM adalah Kementerian Kesihatan kita. Dah lulus. Kita ada kelulusan Kementerian Kesihatan. Kita jangan rasa was-was, insya-Allah kita boleh minum dan kita sharing dengan ramai orang. Ni 4 produk ni untuk detox. Aloe vera, Freedom, aloe berry nectar dan aloe peach. Freedom ni tak ada di Malaysia tapi kita boleh dapat. Yang ni bagus untuk apa? Untuk masalah tulang. Dan aloe berry nectar ni sangat bagus. Bukan bagus, sangat bagus untuk masalah apa? Saya kita akan cerita. Okay, kita sambung lagi. Okey. Ni Dr. John Daiberg, father of omega 3. Siapa doktor ni? Masa Forever launching perkenalkan omega, dia turun dalam majlis tu. Dia ni adalah pakar dalam omega 3. Minyak ikan, nampak ni minyak ikan kita ni. Minyak ikan kita ni sangat bagus. Sebab apa? Minyak ikan dalam dunia ni, minyak ikan minyak ikan Forever lah yang ada minyak ikan omega 3, minyak zaitun omega 9 dan vitamin E. Dia ada 3 dalam satu. Kebiasaan kita jumpa minyak ikan saja, minyak zaitun saja, dan dalam Forever 3 ni dalam satu botol RTC sahaja. Dan okey, sebab apa? Okey, saya bagi sebab apa digabungkan minyak ikan dengan minyak zaitun? Apa sebab dia? Sebab dia, okey, minyak ikan ni kita umpamakan dia macam orang yang kuat sebab omega 3 ni dia boleh tangkap banyak. Dia kuat, dia tangkap banyak. Satu lagi, omega 9 dia tak boleh tangkap banyak tapi dia laju. Bila bergabung kuat dengan laju, maka kekuatan dia sangat best lah. Satu lagi, contoh, okey. Minyak ikan ni umpama contoh, kita cuci satu, orang kata apa? Cuci satu bilik air lah. Cuci, kita bubuh sabun yang sangat wangi. Cuci, lepas tu kita curokkan dengan air. Kita bilaskan dengan air. Maka cucian kita tadi akan jadi sebersih-bersihnya. Yang air tadi adalah umpama minyak zaitun. Air tadi adalah umpama minyak zaitun. Bila dua orang ni bekerja, insya-Allah segala masalah-masalah kolesterol yang kita alami tadi, dia akan boleh selesaikan sedikit demi sedikit. Lepas tu dia tunjuk apa? Yang ni dia tunjuk saluran darah kita. Macam mana keadaan saluran darah kita?
Yang pertama yang kita baca kat belah sini dulu. Saluran darah ni, saluran darah yang dia bagi tahu yang bulatan yang besar ni normal. Normal kita macam ni lah. Tapi kalau kita yang nombor 2 ni, saluran darah kita yang dah mula ada simptom-simptom bermasalah. Tapi kalau masa nombor 2 dengan nombor 3 ni, bila kita cek kat doktor ni, doktor kata kita masih normal. Kolesterol kita masih normal. Sebab apa? Bila masuk yang nombor 4 ni, gambar yang nombor 4 ni, yang ada sikit, yang ni baru kita nampak kita punya kolesterol kita dah mula kritikal. Bila jadi yang nombor 5 ni, kita kena berjaga-jaga. Sebab apa kolesterol ni kita bagi tahu, kadang-kadang untuk orang yang bersukan ni, kita tak rasa tau. Untuk orang yang bersukan ni, kadang-kadang dia tak rasa kata dia banyak kolesterol. Tiba-tiba dia duk bersenam, tiba-tiba sakit. Tiba-tiba jatuh. Sebab apa? Kolesterol ni kita kena, maksudnya kita kena cek. Kita kena cek. Dan yang paling bagus bila kita dapat amalkan RTC ni setiap hari, insya-Allah. Bukan hanya kolesterol, bila kolesterol kita dah okey, apa yang dia perbaiki pula, dia akan perbaiki saluran darah kita yang kecil-kecil. Contoh kita ada kebas tangan, kebas kaki, segala masalah tu insya-Allah dia akan perbaiki. Saya ada slip disk, RTC saya duk amal, alhamdulillah. RTC ni memang sangat bagus. Contoh kita rasa lenguh-lenguh kaki, kita boleh makan dia. InsyaAllah dia akan cepat dia punya kesannya. RTC. Saya ni suka, sebelum ni saya suka berenang. Saya masuk latihan berenang, cerita sikit. Satu hari saya ada try berenang. Kita berenang satu apa ni? Kalau sekali pergi 50 meter, pergi balik 100 meter. Sekali tu saya try makan RTC, pagi tu saya makan 3 biji RTC. Kita nak tengok berapa jauh kita boleh pergi. Pagi tu saya boleh pergi 900 meter. Sebelum ni boleh 6-7 paling. Tapi bila kita makan RTC saja, kita nak cuba. Bila kita makan RTC tu, maksudnya kaki kita ni, kita tak rasa kejang. Sebab tu, bila kita, contoh orang yang bersukan, kita ambil lah RTC ni lebih sikit. Memang sangat bagus. Contoh bila kita berenang lama-lama, kaki kita akan rasa cramp, kita akan rasa lenguh. Bila kita makan RTC ni, insya-Allah dia akan jadi smooth. Itu kehebatan RTC yang ada dalam Forever. Kita amalkan, insya-Allah. Okey, sambung lagi. Okey, yang ni kilang dia. CBM kita semua biasa pergi dah kilang ni. Depa tengok sendiri macam mana dia orang proses. Keadaan dia, CBM kita yang pergi, sifu-sifu kita yang pergi, semua dah masuk dah. Tengok setiap proses depa tunjuk. Setiap produk semua depa tunjuk macam mana cara depa proses, macam mana cara depa packing. Memang sangat puas hati. Ada setengah-setengah depa tak tunjuk kilang kat kita. Tiba-tiba ada produk dah. Depa tak tunjuk kilang kat kita, depa tak cerita macam mana proses dia. Tiba-tiba ada produk dah. Tapi Forever depa sangat best. Kita boleh masuk kat kilang dia, boleh tengok satu persatu. InsyaAllah tahun depan tak ada COVID ni, kita boleh ramai-ramai, kita azam semua kita dapat ziarah, kita dapat pergi kilang mereka. Kita tengok satu persatu. Selama ni kita duduk makannya, hari ni kita tengok pula kat kilang dia, macam mana cara-cara dia. Memang sangat puas hati. Macam mana sifu-sifu kita cerita, kita dengar pun, Masya Allah, memang best. Okey. Segitiga kedua, nutrisi. Nutrisi perlu seimbang juga dalam pemakanan kita. 46 jenis nutrisi yang diperlukan setiap hari. 8 amino acid, 18 vitamin, 20 mineral. Kalau kita nak cari dalam sayur-sayuran ni memang sangat susah lah. Okey, kita sambung lagi ya. Okey. Contoh macam tadi, okey. Dalam suplemen kita semua dah ada dah yang ni. Semua dah ada dah. 86 jenis nutrisi, 8 amino acid, 18 vitamin, 20 mineral ni semua ada dalam 4 produk tadi. Memang produk yang 4 tadi sangat kaya dengan semua nutrisi seimbang dalam badan kita ni. Okey. Yang ni kita cerita pasal madu pula.
Yang ni cerita ni daripada surah An-Nahl ayat 68-69. Yang ni cerita pasal kelebihan madu. Yang ni dalil kepada kelebihan madu. Okey, kita baca sikit. Dari Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari setiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalam terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Lebah ni sangat bagus, dan madu dia sangat bagus, dan madu yang kita dah amalkan ni, madu forever ni, memang madu ni sangat unik. Sebab apa? Sebab apa madu kita ni sangat unik? Daripada madu saja boleh menghasilkan 4 produk. Honey saja menghasilkan 4 produk. Madu, bee pollen, royal jelly, bee propolis. Daripada madu saja Forever boleh menghasilkan 4 produk. Ni nak bagi tahu apa sebenarnya? Nak bagi tahu Forever ni memang dia, orang kata apa? Madu ni adalah depa punya sendiri. Tu nak bagi tahu. Sebab tu dalam honey saja ada 4 produk Forever keluarkan. Ni Gunung Sonoran lah. Ni. Baru nak cerita ni. Madu tadi. Kita cerita pasal apa? Bee honey. Bee honey yang ni ada madu piau. Nak cerita sikit bee honey ni. Nampak botol dia biasa je. Tapi botol dia ni bukan botol plastik tau. Yang ni adalah botol Luxina. Botol Luxina ni macam botol yang ada tinted. Botol Luxina ni ada botol yang ada tinted. Contoh, botol ni dia akan melindungi, dia akan lindung madu ni daripada cahaya. Madu ni dia satu je, dia tak, bila kena cahaya dia punya khasiat dia akan berkurangan. Sebab tu madu kita tidak dimasak. Kita kena tahu madu kita tidak dimasak, hanya tapis sahaja. Kalau madu tu dimasak, contoh kalau masak madu, dia gunakan api, dia gunakan panas. Bila panas ni khasiat dia akan menurun. Sebab tu kebanyakan kita tengok madu ni, bila kita makan madu, kita rasa macam ada madu panas, ada madu kita makan tak ada rasa apa. Tapi madu Forever ni sangat best. Grade dia AAA, double A. Bang, kalau kita kaji sikit bab madu ni memang sangat terbaik. Tak ada tempat lain, hanya ada di Forever sahaja. Madu ni sangat best. Okey, lepas tu apa? Bee pollen. Bee pollen ni pun sangat best. Okey. Bee pollen ni sangat penting. Sebab apa? Bee pollen ni dia akan bagi, orang kata apa, dia untuk kita detox hati untuk tahap maksimum, kita perlukan amal bee pollen. Kita perlukan amal bee pollen. Bee pollen ni sangat bagus. Memang saya sendiri duk amalkan. Alhamdulillah. Bila sebelum tidur kita ambil 2 biji, bila kita makan sebelum tidur, kita tidur, esok kita bangun kita akan rasa segak lain macam. Bee pollen. Lepas tu royal jelly. Royal jelly pun sangat bagus. Royal jelly ni, contoh ada masalah gout, kita boleh ambil dia. Banyak lagi lah. Lepas tu Field of Green. Field of Green ni saya duk amal. Field of Green ni dalam ni pun dia ada madu. Untuk orang yang bermasalah sembelit yang payah membuang, kita boleh makan dia dengan aloe vera juga. Dan satu lagi, untuk ada buasir dan membuang berdarah, kita boleh amalkan dengan aloe vera dengan madu tadi. Contoh 4 produk tadi kita boleh masukkan Field of Green. Okey, ni susu kita Forever Light. Dan Forever Light ni banyak, kalau kita cerita pasal Forever Light saja memang sangat-sangat bagus. Sebab apa? Saya biasa pergi satu talk untuk Forever Light sahaja. Memang dia punya produk dia memang sangat best lah. Sebab ambil sikit pasal Forever Light. Okey. Kebiasaan kita bagi tahu Forever Light ni untuk orang kanser tak boleh minum soya, betul? Untuk orang kanser memang tak boleh minum soya. Tetapi Forever Light ni daripada soya. Tapi Forever Light ni boleh minum. Sebab apa? Okey, Forever Light ni dia yang bestnya, dia soya yang ada dalam Forever Light ni, diorang kupaskan kulit dia. Kulit dia ada dalam
kulit soya tu, kan kulit dia kalau kita tengok kacang soya dia ada kulit dia. Kulit dia tu ada macam corak. Kulit dia tu yang bahaya untuk orang kanser. Tapi dalam Forever Light ni dia kupas kulit tadi. Hanya soya sahaja yang masuk dalam Forever Light ni. Hanya soya sahaja. Yang tu. Okey, kita jalan yang tu saya bagi penerangan sikit, saya berkongsi daripada hari tu saya dapat tahu memang sebelum saya masuk kelas tentang Forever Light memang sangat best. Okey. Ni segi 3 imunisasi kita. Sistem imun kita. Sistem struktur dalam proses biologi untuk melindungi organisma, daya tahan melawan penyakit, daya tahan menentang radikal bebas. Kita kena tinggikan kita punya sistem imunisasi kita. Bila imunisasi kita kuat, insya-Allah kita dapat daya tahan melawan penyakit dan dapat daya tahan menentang radikal bebas. Radikal bebas ni apa dia? Radikal bebas ni yang berada di sekeliling kita. Tu kadang-kadang handphone, laptop, yang tu radikal bebas tanpa kita sedari kan. Sebab kita amalkan produk, insya-Allah daya tahan untuk menentang radikal bebas ni kuat. Contoh rumah kita yang ada wifi kan, yang tu main peranan juga. Banyak segala alat elektronik senang cerita. Segala alat elektronik ni kita kena, dia memberi untuk jangka masa yang lama, dia memberi kesan juga, kesan sampingan kepada badan kita tanpa kita sedari. Dia pun buat kajian contoh kan, kalau kita pegang handphone, tangan kita ni jadi tak kuat. Tapi kalau kita tak pegang handphone, tangan kita ni jadi kuat. Sebab radikal, orang kata apa? Daripada handphone tadi. Okey, ada satu soalan sini ya. Okey. Untuk Forever Light tadi, jangan kita gunakan air panas. Kita tak boleh gunakan air panas. Kita gunakan air sejuk. Maksudnya air yang suhu bilik. Sebab apa memang dia tak boleh. Bila kita gunakan air panas ataupun air tu suam, maksudnya dia punya khasiat-khasiat dalam susu tadi akan hilang. Dia akan bukan hilang semua, dia akan berkurangan. Kita nak dapat khasiat tu. Dia maksudnya kalau kita guna air sejuk lebih baik. Dan bila kita guna air sejuk dia lagi sedap tau. Bila minum air sejuk, saya biasa guna air sejuk ni, bukan maksudnya kita bukan, ada juga yang boleh juga berbuah air ketul. Tapi kalau kita guna air suhu, air macam contoh air kowe kan, kita pakai air tu, dia lagi sedap. Satu lagi, yang best pada Forever Light kita ni, apa yang best dia? Dia air sejuk dia boleh larut. Kalau susu contoh susu anak-anak mana boleh larut lah air sejuk betul? Tak boleh larut. Tapi yang best susu Forever ni, air sejuk dia boleh larut. Hebat tak? Alhamdulillah. Memang sangat bagus. Dalam air sejuk dia boleh larut. Okey. Yang ni dia bagi tahu apa? Antara buah-buah yang tinggi antioksida dia. Yang pertama apa? Pomegranate ni adalah buah apa? Siapa boleh jawab? Yang ni adalah buah delima. Nampak kita punya carta ni, buah delima paling tinggi dia punya antioksida dia. Lepas tu apa? Blueberry, blackberry, mangosteen, raspberry, grape. Tujuh buah ni semua dia punya antioksida yang sangat tinggi. 7 buah tinggi antioksida. Yang ni kita cerita yang mula tadi. Macam apa delima? Ni tu dia punya delima. Macam-macam ada dalam delima. Kita cerita apa kelebihan delima? Dia boleh bantu mengawalkan kandungan air dalam badan, tekanan darah, anti radang, boleh menggalakkan sistem arthritis. Menggelakkan sistem arthritis. Ni kelebihan buah delima. Manggis pula apa? Manggis ni sifat dia boleh mengawal sel kanser di perut dan paru-paru. Manggis kita tak payah carilah, ada dalam kita punya produk. Apa dia? Pomestin, manggis kita. Antioksida yang kuat, memperkuatkan salur darah, anti radang, nampak menggelakkan leukemia, kurangkan sensitif.
Yang ni semua bahagian kanser ni. Ni buah-buah yang tinggi oksida. Buah pear, apa dia? Vitamin E berbanding dengan buah apple. Buah pear ni lagi tinggi vitamin E berbanding dengan apple. Lepas tu apa? Buah raspberry. Buah antioksida yang semula jadi. Menentang kanser juga di usus, rahim dan payudara. Lepas tu apa? Payudara dan pankreas kita. Benda ni semua kita kena jaga. Pankreas ni sama juga. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu kanser ni kalau stage 1, stage 2 kita tak perasan lagi. Bila kita dah sedar stage 3 dan ke atas, waktu tu barulah kita sedar. Sebab tu apa salahnya kita amalkan produk ni masa kita sihat supaya kita dapat kekalkan kesihatan kita, insya-Allah. Lepas tu beri biru. Saraf darah jantung, melambatkan penuaan, penglihatan, menambah kolagen. Ni beri biru. Lepas tu apa? Beri hitam. Beri hitam menguatkan sel-sel otak dan melambatkan penuaan. Nampak? 7 buah ni yang kita bagi tahu tadi, semua ada dalam Pomistin. Kita hanya buka dan tuang sahaja dan kita minum. Nampak? Mudah tak? Payah tak kita nak cari delima, nak cari apa? Tak payah. Kita hanya minum dalam Pomistin kita. Forever dah buat paling senang untuk kita dah. Kita hanya buka tudung dan minum sahaja. Ni dia. Ni yang kita cerita ni. Ni bentuk dia. Kita nampak? Okey. Nak bagi tahu, okey, kita ada rasa kelat sikit kan manggis kan. Nak bagi tahu manggis yang dalam Pomistin ni, dia ada campur sikit kulit-kulit dalam ni. Contoh putih ni kan. Kan dalam ni kan kelat. Dalam ni ada dalam Pomistin kita. Bukan luaran ni, dalaman ni. Contoh yang putih dan luaran ni. Sebab tu kita akan rasa manis, akan rasa masam dan kita akan rasa kelat juga. Yang tu salah satu dia. Sebab apa? Manggis dan kulit ni dia memang sangat-sangat bagus untuk anti-cancer. Untuk anti-cancer. Memang sangat-sangat bagus. Dan kita teruskan amal, insya-Allah, dan kita share juga dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Ni dia. Ni antara ni dia bipropolis. Tadi dia tak bagi tahu bipropolis kan. Yang ni duduk dekat mana ni? Yang ni duduk dekat sistem imun. Sistem imun, dia duduk kat sistem imun kita. Bipropolis, Pomistin, absorbensi. Kalau kita amalkan absorbensi bipropolis dengan Pomistin ni, insya-Allah kita punya sistem imun kita sangat kuat. Sistem imun kita sangat kuat. Contoh yang paling best, apa best? Bila dia contoh kita demam. Okey. Demam juga, tetapi demam yang macam mana? Demam yang dia boleh buat kerja. Kita faham? Contoh demam. Saya biasa pengalaman ni, cerita pengalaman. Saya balik sembahyang subuh pukul 7:30 macam tu. Selepas tu dia rasa demam. Bila demam, kita rehat, minum produk, kita rehat. Pukul 11 tu kita bangun-bangun, alhamdulillah terus segak badan. Bukan maksudnya bukan masa tu kita ambil produk. Maksudnya sebelum tu kita dah amal dah. Kita dapat juga demam, tapi demam kita dalam masa yang terlampau singkat. Pukul 7 bayang, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11. 5 jam saja kita demam. Selepas tu kita boleh bangun macam biasa, kita boleh buat rutin harian macam biasa. Demam tu hanya sekadar rehat saja. Tu asbab amal produk. Demam juga, tetapi demam kita yang macam mana? Okey, ni ada testimoni ya. Testimoni daripada CBM kita. Dia ada penyakit. Yang ni penyakit apa? Penyakit kencing manis. Asbab amalkan produk, tengok daripada muka sebelum dan selepas. Bukan, memang kita tengok daripada mana? Daripada segi muka dia. Masa sakit tengok muka kita rasa tak ceria, sedih. Orang tengok kita pun macam ada masalah. Sebenarnya kita sakit. Tapi bila kita ceria, muka kita memancarkan senyuman. Orang tengok pun, tengok muka kita pun seronok. Sebab apa? Sebab kita sihat. Bila kita sihat, baru kita boleh senyum. Bila sakit nak senyum pun Allah. Sebab apa? Kita senyum ikhlas dengan kita senyum, buat senyum, orang boleh tahu.
Siapa saja tengok dia boleh tahu. Kita dah tunjuk dah senyuman, tapi ada orang tahu, yang ni senyum ni bukan senyum ikhlas ni, mesti senyum sedekah je ni. Sebab tu bila kita sakit, orang boleh perasan kita. Sebab tu kita jaga kesihatan kita. Nampak ni Kak Yus kita, semua orang kenal JLT Kak Yus. Nampak sebelum dengan selepas macam mana dia amalkan produk. Macam-macam memang sangat terbaik. Tengok bukan dari segi badan sahaja, muka pun senyum. Yang ni manager AD kita. Nampak daripada yang ni nampak apa ni 50-an. Bila kurus nampak 30-an. Tu beza dia. Bukan orang kata apa, dapat kesihatan, kita punya wajah kita pun jadi lain dan kembali balik kepada muda pula. Tu kena jaga, sama-sama kita jaga kesihatan kita dengan mengamalkan produk. Yang ni nampak. Ni antara testimoni yang depa ambil. Bukan ambil sehari dua, yang ni makan masa juga. Bukan ambil seminggu terus jadi putih, tak boleh. Yang tu bahaya, yang tu adalah bahan-bahan yang bermasalah dalam tu. Bahan-bahan yang dilarang. Ni makan masa, tengok. Ni makan masa bertahun, nampak keadaan ceria je muka. Nampak daripada ni. Kita boleh tengok testimoni yang mana Cikgu Ayu, nampak sebelum dan selepas. CBN Kak Nora kita, nampak. Sebab depa amal bertahun-tahun. Dan proses tadi makan masa. Bukan makan seminggu terus nak hilang jerawat, makan seminggu terus jadi putih, makan seminggu terus boleh buat macam ni, tak ada. Kita kena sabar. Sebab tu kita ikhtiar, kita kena sabar. Sebab suplemen ni bukan macam ubat. Hari ni makan, esok terus okey, tak. Dia makan masa. Sebab dia akan cari punca. Apa masalah? Masalah kita punca daripada mana? Masalah kencing manis punca pada pankreas kita dah rosak. Dia akan perbaiki pankreas kita, perbaiki usus kita, bagi comel dulu, baru dia akan perlahan-lahan akan perbaiki organ-organ kita yang lain. Lepas tu apa lagi? Ni testimoni lah. Testimoni ubat gigi. Ni produk-produk kita, ubat-ubat gigi kita. Testimoni aloe vera jelly ni dengan krim propolis. Nampak keadaan dia. Saya pun sendiri testimoni kencing manis banyak alhamdulillah, banyak yang sihat. Dan sihat dia bukan sihat biasa-biasa, sihat-sihat terus muka berubah ceria. Ada satu orang tu saya tanya dia, dia pakai bedak ke? Sampai nampak muka macam pakai bedak, tapi dia tak pakai bedak pun. Sebab kesihatan dengan senyuman, keceriaan yang mana terpancar di wajah orang yang sihat tadi. Kita kena jaga kesihatan kita. Sebab kesihatan kita nikmat yang paling besar. Sebab apa? Macam si Fujeki kata apa? Kita ni manusia ni, semua kita ni dilahirkan jutawan. Sebab apa jutawan? Organ yang dalaman kita ni, semua organ ni harga dia sangat-sangat mahal. Bila kita rasa dia mahal, bila kita sakit, bila benda tu tak ada kat kita. Sangat-sangat mahal organ kita. Kita kena jagalah organ kita. Tama-tama kita nak share pula dengan orang, kita kena sihat dulu. Dan bila kita sihat, kita boleh share dengan hati. Sebab apa? Kita sharing, kita dah guna dah produk sangat bagus untuk kita share pula. Kita jalan lagi. Apa dia lagi? Ni testimoni. Ini adalah masalah psoriasis. Okey, nak bagi tahu sikit, psoriasis ni dia antara kanser kulit juga. Dia adalah kanser kulit. Sebab tu psoriasis ni, kalau kita tengok tadi, last kali dia akan, organ yang paling besar adalah kulit kita. Sebab tu kadang-kadang orang ada masalah psoriasis ni, dia kena makan produk ni lama. Maksudnya setahun mungkin tak cukup lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, insya-Allah akan hilang. Tapi kalau kita makan sebulan, 2 bulan, kita dah tak jadi pun, tak ada apa pun. Sebab kulit ni dia duduk last sekali. Kalau kita tengok pun dia luar ni last sekali. Sebab tu bila kulit kita ada masalah, dalaman kita macam mana? Dalaman kita mungkin lebih teruk pada masalah kulit kita. Sebab tu bila produk yang kita ambil segitiga tadi, kita perbaiki dalaman kita dulu, insya-Allah luaran kita pun akan perlahan-perlahan diperbaiki. Kita kena sabar sikitlah. Nampak ni? Okey, dalam dunia ni bagi tahu tak ada lagi ubat
Tak ada lagi produk yang boleh menghilangkan masalah sopak. Tapi Asbaq ni FBO daripada Turki, Asbaq dia mengamalkan produk berapa tahun? Kita tengok bawah tu. 2 tahun. Asbaq dia amalkan produk 2 tahun. Apa yang terjadi dekat dia? Sopak yang dia alami tadi hilang. Nampak ni? Tu dia. Ni ada testimoni yang reality. Kita kena yakin, insya-Allah. Lepas tu apa? Manager kita, manager CBM Syidah kita. Dia ada masalah kanser usus. Disebabkan si Mu'olif share dengan dia. Sekarang Alhamdulillah tengok muka pun ceria. Senyum saja. Sebab yang pertama adalah sebab kesihatan. Bila kita dapat sihat, kita rasa ceria. Okey. Sampai itu saja kita punya sharing malam ni. Apa kita punya kita punya ni? Teruskan sharing. Walaupun satu kebaikan, insya-Allah 10 kebaikan akan datang kepada kita. Anda pasti berjaya capai segala insentif dalam Forever. InsyaAllah anda semua pasti CBM. InsyaAllah kita semua, kita sama-sama doakan siapa yang hadir kelas hari ini, kita hadir dalam sharing malam ni. Semoga kita dapat capai kita dapat capai semua insentif dan kita semua pasti CBM jutawan dunia akhirat insya-Allah. Yang tu saja saya nak share malam ni. Dan apa yang kurang tu daripada diri saya sendiri dan apa yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sharing malam ni kita boleh dapat manfaat untuk diri kita dan kita boleh sampaikan kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang terdekat, yang jauh dan orang yang kita kenal. Kita jangan putus asa, kita teruskan sharing selagi mana kita bernafas, kita sharing kebaikan. Jangan takut, kita sharing 10 orang tolak kita, insya-Allah orang 11 akan terima kita. Kita pegang, kita yakin insya-Allah segala kebaikan yang kita sampaikan, insya-Allah kebaikan tu akan kembali pada kita. Dan yang tu saja sharing saya akan paskan kepada kita punya MC kita malam ni. Alhamdulillah selesai sudah kita punya kelas malam ni. Sebenarnya kan kita ni jadi FBO, kita adalah testimoni yang terbaik kepada produk kita sendiri. Kan macam Ustaz Umar ni dia ada testimoni slip disc kan. Okey, jadi kita pun sama lah juga. Kan bila kita dah dapat manfaat daripada produk, kita mula sharing. Kita mula sharing kebaikan tadi dengan orang lain. Benda baik kita kena share kan. Okey, dan yang produk ni salah satu adalah benda yang penting untuk kita sebagai FBO untuk tahu. Sebab apa? Sebab GEP adalah jantung kepada bisnes kita. Produk pula adalah pam yang nak pam darah kepada jantung kita tadi. Jadi produk dengan GEP tu kena sama naik. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya kita punya speaker? Untuk slip disc, Ustaz Umar makan apa selain daripada ATC? Ustaz Umar boleh share tak? Okey, untuk slip disc Untuk slip disc kita mula-mula saya amalkan aloe vera. Okey. Aloe vera, lepas tu RTC, madu, susu Forever Light. Susu ni sangat penting sebab apa? Susu ni dia boleh mempercepatkan penumbuhan tisu dalam tubuh kita. Susu Forever Light ni. Bila contoh orang slip disc ni, apa masalah slip disc ni? Saya sharing sikit. Masalah slip disc ni, kita punya tisu yang di tulang kita tu sudah terkoyak. Dan bila terkoyak tisu tu, kita punya tulang akan tindih kita punya sum-sum antara join tulang tu kan. Bila tekan yang tu kita akan jadi sakit. Saya slip disc bukan sakit kat belakang, saya sakit dekat kaki belah kiri. Tapi alhamdulillah selepas saya amalkan susu Forever Light memang sangat bagus. Dia punya kesan dia, tapi dengan asbab kita ambil aloe vera juga. Sebab aloe vera ni sifat dia akan membawa nutrisi tadi. Dia membawa nutrisi tadi ke dalam. Dia mempercepatkan proses nutrisi itu untuk badan kita. Susu maksudnya kita jangan ambil susu saja, kita ambil aloe vera, RTC, madu dan susu Forever Light. Yang ini sangat bagus.
Dan untuk orang sukan, contoh angkat berat ke sukan, memang saya syorkan minum susu Forever Light. Dia bukan khasiat dia memang sangat best. Kalau kita buat kelas untuk Forever Light ni, memang 2 ke 3 jam. Cerita pasal susu Forever Light sahaja. Forever Light memang sangat best. Dan susu Forever Light macam kita cerita tadi, semua orang boleh minum. Okey, yang tu saja. Okey. Jadi testimoni kita punya speaker ni kita boleh pakailah. Kan kita leverage kita punya testimoni FBO lain untuk kita dapat share dengan orang lain lagi. Okey, sampai di sini dulu. Ustaz Din ada apa nak ni tak? Nak Boleh tolong Adlan ni, kita punya kickstart. Okey, bagi yang belum berdaftar lagi untuk third quarter kickstart kita yang akan dijalankan pada 7 hari bulan 7. Cepat daftar. Masih RM20 lagi Ustaz? Ya, betul. Masih RM20 lagi. Jadi jangan lepaskan peluang sebab hari tu Datuk kata hampir 400 hampir 500 487. Hampir 500 dah pendaftaran di third quarter kickstart. Jadi jangan lepaskan peluang dan juga jangan sampai naik yuran. Tapi jangan terima yuran tu memang untuk komitmen sahaja. Boleh ni, boleh redeem buku. RM20 tu. Redeem buku 1 juta berkawan. Boleh juga kita punya Bayaran tu dia boleh buat belian. Kita boleh buat belian. Ya, betul. Saya sudah Ustaz CBM Ustaz Sufian. Anda pula kami pun lepaskan peluang. Ya, semua yang hadir pada malam ni cepat-cepat malam ni juga Cepat kita bertindak. daftar. Sebagai ketua kita kena cepat bertindak. Okey. Terima kasih semua. Okey, yang mana kickstart tu kita kena cepatlah. Sebab baru ni Datuk kata dah 500 lebih dah. Seat sampai 1000 je. Kita rebut peluang ni, insya-Allah kita boleh Dalam ajak YouTube tak mungkin. dilakukan. Tak ada rakaman ni. Ya. Saya beritahu satu benda memang tak ada rakaman. Yang ni kita nak dapat memang tak boleh dah. Macam mana kita nak dapat? Kita cepat-cepat daftar sekarang. Dan RM20 tu kita boleh beli kita boleh beli buku dan buku GEP juga kita boleh beli dengan guna RM20 tadi. Ya. Okey, yang tu saja. Okay. Lepas tu apa ni Ustaz, leader-leader boleh pastikan semua dia punya rangkaian join kita punya kickstart kita. Okey. Jangan datang, jangan hadir seorang-seorang, bawa tim. Rugi kalau kita seorang-seorang masuk. Sebab apa? Bila kita bawa tim, insya-Allah daripada kickstart ni akan lahir dalam rangkaian kita leader-leader. Eagle yang betul-betul nak berjaya. Jadi dia akan banyak memudahkan kita punya kerja. Tu dia. Kita nak cakap sendiri kadang-kadang kan kita punya tim biasalah kan. Tapi bila dia dengar daripada leader-leader daripada jutawan-jutawan yang dah yang dah berjaya di Forever, insya-Allah mudah-mudahan dengan kita ajak dia masuk tu dia boleh jadi leader fighter kita. Okey. Okey, setakat tu dulu malam ni. Ustaz Omar, laungkan slogan sama-sama. Okey. Untuk kita lawankan slogan kita. 1, 2, 3. Yes. All in it. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa anda di kelas dunia. Amin. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Tak tangkap gambar Ustaz. Dah tangkap dah. Tanpa disedari. Okey. Nanti saya post dalam grup. Okay. Terima kasih Ustaz. Candid. Yes. Okay, thank you Mo. Thank you Ustaz Mak. Thank you Simo. Thank you Sifu. Terima kasih Ustaz Umar. Terima kasih.
Sama-sama CVM. Baik, umur ramai. Ramai banyak permintaan ni nak dengar Ustaz Omar cerita pasal Forever Light ni. Kita bagi 3 jam kat Ustaz Omar. InsyaAllah. Okey. Okey. Assalamualaikum. Okey, baik. Malam. Selamat malam semua.